Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Haslinda binti Rosli. Saya adalah pembantu pengurusan murid ataupun PPM prasekolah. Okey, pada hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman manis saya sebagai seorang pembantu pengurusan murid. Okey. Saya start berkhidmat sebagai pembantu pengurusan murid lantikan pada tarikh 19 September 2017. Okey, saya melapor diri di JPN Pahang. Okey, saya posting pertama di SK Sungai Dua iaitu SK Sungai Dua Karak, iaitu salah sebuah sekolah orang asli yang ada di negeri Pahang lah. Okey, di situ saya dipostingkan saya punya penempatan pertama tu sebagai pembantu pengurusan murid PPM asrama. Jadi tugas saya ni bermula seawal pukul 6 pagi. Di sana kita ada shift asrama, memang akan ada shift lah kan. Jadi masuk 6 pagi sehingga pukul 2 petang. Lepas tu adalah shift 3 shift. Jadi kami bertiga bergila-gila lah mengikut shift tu. Satu masa akan ada satu PPM yang bertugas. Okey, pengalaman indah sebagai pembantu pengurusan murid asrama ni, orang asli, di sekolah orang asli memang sangat indah lah bagi saya. Antara pengalaman terindah dalam hidup saya lah. Bukan direka-reka tapi memang ikhlas lah. Okey, dekat situ pengalaman yang paling indah bagi saya bila musim durian, memang setiap hari, boleh dikatakan setiap hari, seminggu 3 ataupun 4 hari, memang akan ada ibu bapa yang menghantar durian pada saya. Jadi kadang-kadang pernah satu masa tu, satu hari sampai tiga tiga mak orang, tiga ibu bapa, tiga tiga keluarga yang menghantar durian. "Cikgu, saya bawa durian untuk cikgu." Diorang ni memang kalau dah dapat kepercayaan kita, dia memang akan mmm, akan sayang kita lah. Macam dia akan ambil berat tentang kita, macam tu. Sekolah saya ni di Pekan-Pekan Orang Asli, dengan Pekan-Pekan Orang Asli tu memang dalam kawasan Pekan-Pekan Orang Asli tu. Jadi mereka ni memang setiap hari lalu depan sekolah. Memang familiar dengan saya. Diorang dah biasa kan komunikasi kita dalam grup pun. Jadi memang pengalaman indah tu bila musim durian memang sangat indah lah. Hari-hari dapat makan durian free. Banyak pula tu, memang jiran-jiran saya pun seronok lah bila musim durian. Okey, selain pada tu pengalaman indahnya di sekolah orang asli ni disebabkan kita ni asrama. Jadi hubungan kita tu memang rapat. Maksudnya daripada bangun tidur memang kita yang kejutkan budak daripada 6 pagi sampailah pergi ke sekolah. Diorang kat sekolah dia akan dengan pihak sekolah lah. Kemudian balik sekolah tu dengan kita lagi. Jadi hubungan tu rapat. Diorang panggil pun Kak masa tu kan. Okey, Kak Linda, Kak Linda. Jadi apa-apa Kak Linda ni jadi watak penting lah dalam hidup, dari jadi rujukan mereka. Disebabkan kepercayaan mereka pada saya tu, 2 tahun berturut-turut saya di sekolah tu. Saya di sekolah tu 2 tahun, lebih kurang dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun tu, 2 tahun berturut-turut saya dinobatkan sebagai guru penyayang. Hasil undian daripada pelajar. Alhamdulillah, memang happy lah. Bukan mudah dia nak dapat kepercayaan daripada anak-anak orang asli ni. Bila dia dah percaya pada kita, memang dia akan bercerita semua, macam tu. Dan memang akan rapat dengan kita. Kalau dia start sayang tu, dia akan, diorang ni macam naif, macam lurus kan, baik macam tu. Apa yang kita ajarkan tu, itu yang akan diikut. Bila kita beri tunjuk ajar tu, cepat mudah untuk diorang terima. Macam tu kalau orang sini. Dia macam bersih sangat. Dia jangan banyakkan terdedah pada budaya luar, tu akan merosakkan lah. Okey, saya di sekolah orang asli ni, SK Sungai Dua ni sehingga Oktober 2019. So saya masuk 2017 September. So saya keluar daripada situ 2019 Oktober. Saya punya permohonan untuk pertukaran ke prasekolah diluluskan. Sebabnya saya minta ke prasekolah tu sebab kekangan masa tu lah sebenarnya faktor utamanya kekangan masa. Sebab saya berulang daripada Janda Baik ke Karak lebih kurang dalam 50 kilometer. Jadinya perjalanan saya tu akan ambil masa lebih kurang dalam 40 minit. Bila pagi, kalau pukul 5 pagi tu saya nak berulang, akan ambil masa lebih kurang dalam sejam. Saya tak boleh nak speed, saya takut kan gelap-gelap tu kat highway. Bukan semua tempat yang ada lampu. Ada certain tempat, ada sebahagian daripada tempat di Lebuh Raya Karak tu tak berlampu. Jadi saya takut untuk bawa laju lah. Jadinya saya minta bertukar ke prasekolah dan permohonan saya tu diluluskan pada Oktober 2019. Saya ditukarkan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Karak.
masih juga di Karak. Sebabnya PPD beritahu saya kekosongan hanya ada di Karak lah, di Karak juga. Jadi saya tak kisah, janji prasekolah sebab saya nak masuk pagi, nak balik petang. Maksudnya waktu tetap, bukan waktu shift lah, sebab saya memang tak boleh beri komitmen yang tinggi untuk masa tu. Kebetulan pula saya memang mengandung. Jadi susah lah juga untuk saya beri komitmen bila waktu shift tu lah kan. Saya tak nak menyusahkan mana-mana pihak kalau boleh, macam tu. Jadi di sekolah Tamil tu pula pun indah juga prasekolah. Memasak adalah saya punya passion, saya punya minat. Memang saya di rumah pun selalu masak. Jadi bila pindah ke prasekolah, benda tu bukan sesuatu yang suka untuk saya, sebab memasak tu memang kesukaan saya. Jadi saya cuma berbeza je pengurusan pelajar pun tak ada masalah besar, sebab saya memang dilahirkan sebagai seorang anak PM Tabika Kemas. Jadi saya memang agak familiar lah, senang ceritanya, daripada lahir memang familiar, memang biasa dengan kehidupan prasekolah ataupun tadika, pelajar tadika. Jadi indah di sekolah Tamil, cuma kekangannya daripada segi bahasa, sebab kawasan saya tu, Karak, adalah kawasan ladang. Majoriti daripada mereka ni adalah pelajar India yang tinggal di ladang. Jadi mereka tidak boleh berbahasa Melayu. Tidak boleh berbahasa Melayu, dan hanya separuh daripada mereka ni, separuh ataupun suku yang boleh berbahasa Inggeris. Jadi saya menggunakan bahasa pengantara, bahasa Inggeris, dan selebihnya menggunakan bahasa isyarat lah. Memang terpaksa guna bahasa isyarat lah, macam ayah dengan itik lah saya ni. Jadi saya tak kisah lah apa pun cara, janji apa yang saya nak sampaikan tu sampai pada pelajar. Dan pengurusan saya sebagai seorang pembantu pengurusan murid tu dapat berjalan dengan lancar. Itu yang lebih penting lah kan. Saya menggunakan pelbagai kaedah lah sebenarnya untuk berkomunikasi dengan mereka. Okey, kemudian pada awal Februari 2020, PPD sebenarnya dalam Januari kot 2020, PPD ada call mengatakan ada kekosongan di SJKC Bukit Tinggi. Jadi mereka ada buka satu kelas baru, PIBG punya peruntukan lah. Jadinya diorang tanya adakah saya berminat untuk menjadi pembantu pengurusan murid di sekolah Bukit Tinggi ni, SJKC Bukit Tinggi. Jadi SJKC Bukit Tinggi ni jarak dia ke Jana Baik lebih kurang dalam 15 km, iaitu memakan masa lebih kurang dalam 15 minit berjalan turun Bukit Jana Baik je lah. Turun Bukit Jana Baik terus sampai Bukit Tinggi. Memang sangat-sangat dekat, tak ada tol, tak ada kos minyak yang perlu difikirkan. Jadi saya terus terimalah tawaran tu. Saya pun ke SJKC Bukit Tinggi. Alhamdulillah sehingga sekarang. Di sini pun dia punya kekangan tu juga dalam segi bahasa, tapi ramai orang Melayu yang hantar anak belajar di sini. Jadinya kelas saya tu ramai Melayu. Dua tahun ni ramai Melayu kelas saya tu. Jadi tak ada masalah sangat lah. Setakat ni memang saya rasa prasekolah tu menyeronokkan lah. Pengurusannya mudah. Saya buat benda yang saya suka, which is memasak kan. Jadi benda yang saya suka. So saya happy dengan kerja saya tu. Saya cuma sekarang saya sambung di PLI ni, so saya akan buat benda yang saya suka juga, iaitu mengajar, dan masih juga dengan kanak-kanak, masih juga dengan pelajar. Jadi setakat itu saja pengalaman saya sebagai pembantu pengurusan murid. Assalamualaikum.